Okey. Boleh nampak kan slide yang saya bentang ni? Nampak tak? Saya harap nampak. Kalau tak nampak boleh cakap ya. Dengar suara saya kan? Dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid Ibu Bestari yang ada dalam Google Meet, insya-Allah. Terima kasih. Pertama, terima kasih saya ucapkan kepada anda, kepada murid-murid pelajar tahun 5 kerana berjaya untuk join Google Meet ni untuk sesi PDPR kita pada kali ni. InsyaAllah kali ni kita kali kedua berjumpa. Okay, insyaAllah semoga kita dapat berjumpa lagi lepas PDPR dan mungkin lepas pandemik kalau ada kesempatan. Okay, insyaAllah sebelum kita mulakan kelas, langkah baiknya kita membacakan doa belajar. Okey, boleh buka. Kalau nak buka kamera atau buka suara tu bolehlah buka, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Alhamdulillah berdoa. InsyaAllah hari ni kita akan sambung kita punya pengajaran kita daripada yang minggu lepas tentang, ada siapa yang ingat kita belajar apa minggu lepas? Ada yang boleh jawab kita belajar apa minggu lepas? Ada siapa-siapa boleh jawab? Boleh Taati sebutkan? pemimpin. Pandai. Iaitu kita belajar tentang pemimpin kan? Iaitu kita ni belajar tentang hadis Rasulullah yang tentang mentaati pemimpin. Okey, bagus. Yang menjawab Fadlian. Okay, kita tengok ni harap murid-murid dapat faham ni di Jawi ni font lain ni. Tak apa, saya tengok macam lawa saya tulis lah. Okay, untuk hari ni, untuk standard kandungannya, kita dapat berumus dan menghayati hadis mentaati pemimpin serta kita ni dapat mengamalkan tuntutan secara beradab dan istiqamah. Okay, untuk kita punya standard pembelajaran, yang pertama kita ni dapat menyatakan maksud pemimpin. Rasanya minggu lepas kita ni dah tengok maksud pemimpin tu apa. Dan yang kedua kita dapat mengaplikasi adab terhadap pemimpin. Okay, kita tengok kepada objektif pembelajaran kita hari ini. Kita dapat menyatakan maksud pemimpin dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan 4 antara adab-adab terhadap pemimpin dengan betul. Dan yang ketiga, kita dapat menyelarakan antara 3 contoh tidak beradab terhadap pemimpin dengan tepat. Okey, saya nak tanya. Kan minggu lepas kita ada belajar tentang maksud pemimpin kan? Ada siapa yang boleh beritahu maksud pemimpin yang kita belajar minggu lepas? Ada sesiapa yang boleh jawab maksud pemimpin? Maksud pemimpin ni mungkin ada yang ingat maksud pemimpin. Ada siapa-siapa boleh jawab maksud pemimpin? Ada siapa-siapa yang tahu? Mungkin ingat yang kita belajar minggu lepas. Ada siapa yang ingat tak maksud pemimpin? Nak tulis kat komen pun yang macam tak ada masalah nak voice ke apa, boleh tulis kat komen ni maksud pemimpin. Ada siapa-siapa boleh beritahu maksud pemimpin? Kalau tak ada, biar saya yang akan bagi tahulah. Ada siapa-siapa boleh beritahu maksud pemimpin? Ada siapa-siapa yang tahu? Okey, tak ada. Maksud pemimpin ni yang kita belajar minggu lepas iaitu seseorang yang bertanggungjawab ke atas suatu organisasi atau suatu kumpulan atau sesuatu negara lah, paling mudah. Maksudnya dia bertanggungjawab terhadap suatu kumpulan tu, paling mudah lah. Satu kumpulan kecil atau satu kumpulan besar, dia ni bertanggungjawab untuk memimpin mereka, untuk bertanggungjawab untuk membimbing mereka. Contohnya dalam ketua kelas, guru besar dan sebagainya. Okey. Untuk yang kedua, kita tengok kepada hadis yang kita belajar minggu lepas. Okey, ni saya akan bacakan balik petikan matan hadis ni, iaitu Ani ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala 'alal mar'il muslimi sam'u wa ta'ah
fima ahabba wa kariha illa ay yu'mara bima'siyatin fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Riwayat Muslim. Okey, yang baru masuk tu, selamat datang. Sebelum tu yang mana yang tak tahu muka surat berapa, kalau dalam buku teks nak boleh rujuk boleh. Yang ada buku teks tu, kalau yang ada kita boleh buka buku teks dan rujuk muka surat 53. Untuk petikan hadis tu ada muka surat 51 tak silap saya. Yang untuk buku teks lah. Okey, yang baru masuk tu selamat datang. Okey, kita teruskan kepada petikan hadis, maksudnya hadis. Okey, maksud hadis, Rasulullah telah bersabda, wajib ke atas kita seorang Muslim untuk mentaati kepada pemimpin dalam perkara yang disuka dan benci selagi dia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Apabila dia diperintahkan melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaati. Okey, untuk tututan hadis ni kita dah belajar minggu lepas. Iaitu, okey, saya nak tanya kamu, apa hukum kita mentaati pemimpin? Ada yang boleh jawab? Hukum ni kita mentaati pemimpin, apa hukumnya? Wajib ke, haram ke? Pandai. Terima kasih kepada yang menjawab. Okey, hukum kita sebagai Muslim untuk mentaati pemimpin kita adalah wajib. Iaitu wajib selagi dia tidak memerintahkan untuk kita melakukan maksiat ataupun melakukan kemungkaran. Okey, itu tutur hadis yang kita belajar minggu lepas. Sama ada dia punya arahan tu kita suka atau tidak suka, kita benci benda yang dia suruh tu, kita buat, kita wajib ikut. Okey, kita tengok kepada adab. Adab ni kita punya cara untuk kita ni mentaati pemimpin kita. Okey, yang pertama, ada yang boleh baca yang pertama ni, yang ni kat atas ni. Siapa yang boleh baca untuk tulisan Jawi ni? Patuh dalam perkara kebaikan. Terima kasih yang menjawab. Alhamdulillah, terima kasih. Iaitu kita ni patuh dalam perkara kebaikan. Itu cara kita mentaati pemimpin kita, adab kita terhadap pemimpin kita. Iaitu kita ni patuh jika dalam perkara kebaikan. Contoh pemimpin kita ni macam menyuruh kita ni menegur kawan kita, orang ajak dia ke arah kebaikan. So kita kena patuh dengar. Itu adalah adab kita. Dan yang kedua ni tak apa, saya akan baca, iaitu kita ni bersopan dan tidak meninggikan suara kita. So bila kita ni dengan pemimpin kita, contohnya kita dengan dalam kelas, kita dengan ketua kelas kita kan. So kita ni nak cakap dengan dia, contoh dia boleh arahan kepada kita, kita jangan tinggikan suara kita sebagai ahli kelas. So contohnya dia suruh kita ni duduk diam-diam dalam kelas. Tu kita ni tinggikan suara. Kenapa? Tanya, kenapa kita perlu diam pula? Ini kelas kita, hak kita kan cakap. Tapi kita ni mestilah beradab terhadap mereka pemimpin. So kita ni bersopan dan tidak meninggikan suara. Okey, yang ketiga, ada yang boleh baca tak yang ketiga ni? Yang ni. Siapa boleh baca? Bekerjasama dan memberi sokongan. Pandai. Terima kasih yang membaca. Iaitu kita mesti memberikan kerjasama dan memberi sokongan. Okey, contoh paling mudah. Contoh zaman sekarang tengah pandemik kan. So pemimpin kita sekarang Perdana Menteri. Okey, apa arahan dia? Tidak keluar rumah. Untuk sekarang lah kalau total lockdown. Jika tak ada perkara yang perlulah. So kita ni mestilah kerjasama, memberikan kerjasama dengan dan memberikan sokongan, iaitu kita ni tidak keluar rumah. So kita ni memberikan kerjasama kita. So itu adalah adab kita terhadap mereka atau cara kita mentaati pemimpin kita. Sebab kita ni wajib dengar arahan dia kalau tidak melanggar kemungkaran, tidak melanggar kebaikan, melanggar syariat. Okey. Yang keempat, siapa yang boleh baca yang keempat? Ada yang boleh baca yang keempat? Yang seterusnya? Boleh baca? Ada yang boleh baca? Yang keempat ni? Okey, tak apa, saya akan baca. Menasihati dengan cara yang baik. Ini contohnya kita dalam kelas kita. So
Contoh pemimpin kita ni, ketua kelas kita ni, dia macam dia yang buat bising dalam kelas. So kita ni, kita kena nasihat dia sebab benda yang buat tu salah. Kita tegur dia tapi dengan cara yang baik. Jangan pula kita menengking dia, kita marah dia, kita maki dia dengan kata-kata yang kesat kan. So itu contoh kalau ketua kelas kita. Tapi kalau cikgu-cikgu kita pun kita sama juga. Kita kena hormat mereka. Contoh kalau kawan kita kena cakap dengan cara yang baik. Sebab dia ni pemimpin kita. Contohnya pemimpin dalam kelas itu ketua kelas. Yang kelima, kita ni mendoakan mereka, kita adab di kita mendoakan mereka. Contoh kalau dalam keluarga tu kita ada ibu bapa kita, pemimpin kita. So kita ni doakan mereka untuk kebaikan mereka. Dan yang terakhir untuk adab dan cara kita menghormati, iaitu kita ni menghargai jasanya. So pemimpin ni mesti ada banyak benda yang dia bawa dan dah buat untuk kita dalam kelas ke, dalam sekolah ke. Contoh guru besar ada macam-macam dia buat untuk sekolah tu, untuk memastikan sekolah ni cemerlang, untuk jadikan sekolah ni berprestasi tinggi. So kita kena hargai jasanya. Dengan apa? Kita ni dengar cakap dia. Kalau guru besar ni suruh kita buat kerja sekolah, buat latihan, pemimpin kita contohnya guru ke apa, kita hargai dengan kita buat kerja sekolah dia, kita dengar cakap dia, kita jangan nakal-nakal dalam kelas ke. Itu adab kita terhadap pemimpin kita. Ini adalah cara-cara mentaati pemimpin. Okey, yang seterusnya. Okey, ini saya ada tunjukkan beberapa gambar, yang 3 gambar. Sebenarnya gambar ni saya tak jumpa gambar sebenarnya, tapi saya letakkan je so kita nanti saya akan terang. Okey, ni 3 gambar ni. Yang pertama kita ada ini adalah contoh-contoh perlakuan tidak beradab terhadap pemimpin. Okey, boleh tengok gambar yang pertama ni. Ada boleh tengok apa yang dia sebenarnya buat ni. Ada boleh cakap apa dia tengah buat ni. Gambar pertama ni. Ni ada perempuan baju merah ni. Ada sesiapa boleh apa dia buat? Kenapa, apa yang dia buat dalam gambar ni? Apa yang berlaku dalam gambar? Dia pukul suami. Pandai. Okey, pandai. Betul. So dalam gambar ni sebenarnya ada seorang isteri dan seorang suami. Dan seperti kita tahu, kalau suami isteri ni, suami ni mesti menjadi pemimpin kepada isteri. So dalam gambar ni, isteri dia ni tak hormat, tak ada adab terhadap suami dia ni. So ni dia pukul suami dia ni, tengok dia macam nak jadi isteri yang jahat lah. Tengok dia ada pegang pisau ke apa. So kita ni kalau dalam Islam, seorang isteri tu wajib mentaati suami dia. Mestilah wajib taat kepada pemimpin dia. Suami ni ialah pemimpin kepada sang isteri. So inilah contoh yang tidak beradab lah. Sebab dia dia tak hormat isteri dia. Okey, ni gambar yang kedua pula. Okey, gambar kedua ni sebenarnya menunjukkan seorang nenek dan seorang cucu dia. Tapi dalam gambar ni pelakuan yang baik. Tapi kalau pelakuan buruk, kita tengok kalau kita gambarkan sendiri, yang kalau cucu ni dia tak tolong nenek dia ni. Nenek dia kan macam kalau dalam keluarga, contoh nenek ni jaga cucu dia, mestilah nenek ialah pemimpin. Yang memimpin dia ni, macam membimbing dia ni. So kalau pelakuan yang buruk ialah seorang pemimpin, seorang kita panggil seorang orang yang dipimpin ni, dia tak beradab dengan dia tak menolong pemimpin dia sendiri. Dia tak tolong langsung. Kalau pemimpinnya ni dalam kesusahan ke, dalam kesulitan ke, so dia tak tolong. Contohnya kalau ketua kelas lah, dia contoh ada masalah kan dalam pelajaran dia pun, kita kena tolong dia sebab dia ni pemimpin kita. Kalau dalam keluarga pun kita kena tolong. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ni ada yang boleh terang apa ada dalam gambar yang ketiga ni? Ada 5 orang. Ada sesiapa boleh terang tak? Ada sesiapa boleh sebut apa yang berlaku dalam gambar yang ketiga ni? Kita tengok gambar yang ketiga. Okey, tak apa, saya akan terang sendiri. Okey, gambar yang ketiga ni kita tengok ada seorang bos. Tak, dia pakai baju hitam kan. Dia bos ni dengan 4 orang bawahan dia. Orang yang dipimpin dia. Tak, jika mereka ni bergerak bersama-sama ni, mereka akan berjaya lah. Tapi kalau contoh tidak beradab, jika mereka ni orang bawahan je, 4 orang ni tak sokong bos dia ni, itulah contoh yang tidak beradab lah. So kita ni sebagai seorang yang dipimpin, kita kena sokong.
kita punya bos, kita punya pemimpin kita. Sebab itu ada adab kita terhadap pemimpin kita. First, kita kena wajib dengar. So, adab kita antara tadi saya dah terang, saya dah sebutkan, kita kena sokong pemimpin kita. Kita kena support dia walau apa jua. Contoh dalam satu company tu, dia punya apa jualan dia ke apa pun dah menurun kan. So, kita kena sokong dia, kita kena bagi idea-idea yang menarik untuk kita tambah. Kita kena untuk kita memastikan pemimpin kita ni akan menjadi berjaya dan kita ni akan sekali dipimpin oleh orang yang berjaya. So itu adalah contoh-contoh bagi perkara yang perilaku yang tidak beradab terhadap pemimpin. Jadi harapnya semua murid di sini dapat mengenali, first kita ni kena kenal pemimpin kita ni siapa. Iaitu contoh kalau dalam kelas siapa pemimpin kita? Kalau dalam kelas ada sebut, siapa yang dalam kelas pemimpin kita? Dalam kelas siapa pemimpin kita agaknya? Ada yang boleh jawab? Siapa yang dalam kelas pemimpin kita? Ketua kelas. Pandai ketua kelas. So kita kena kenal ketua kelas kita. Lepas tu kita kena beradab kepada dia. Yang pertama kita kena beradab kepada ketua kelas tu. Kita kena sokong, dengar cakap dia. Kalau dia buat salah, kita tegur beliau, kita tegur dia dengan cara yang berhemah. Cara yang baik. Itu kita punya adab terhadap dia. Dan kita kena banyak lagi lah seperti yang sebut tadi. Ada beberapa contoh. Kita kena hargai jasa, mendoakan dia. So kita kena doakan dia ni perkara-perkara yang baik kepada kelas. Kalau dalam keluarga pula, ayah menjadi ketua kita kan. So kita kena buat perkara yang sama, beradab kepada dia. Kita kena dengar cakap ayah kita. Dan kalau dalam konteks sekolah, guru besar pun kita kena dengar cakap guru besar. Kita kena doakan dia. Kita kena hargai jasa guru besar dan sebagainya. Dan kita kena dan kalau contoh-contoh tidak beradab ni kita jangan ikutlah. Kita kena tengok, kita jangan buat perkara ni. So kalau nampak orang yang buat tu kita tegur. Macam ahli kelas kita kan, tengok dia tak beradab kepada pemimpin dia. Kita tegurlah dia dengan cara yang baik. Okey, boleh faham semua? Boleh faham? Boleh faham? Okey, alhamdulillah. Okey, ada soalan tak? Setakat ni ada macam tak tahu kemuskilan ke? Okay, harapnya tak adalah. So harapnya saya harap kamu boleh tengok hadis tu balik sebab yang latihan yang saya bagi minggu lepas kan minggu lepas ada latihan yang saya bagi tentang hadis kan. Yang tentang nak masukkan ayat ke hadis tu. So mungkin ada yang beberapa yang salah. So saya nak kamu tengok balik apa dia punya ayat tu, apa lepas ayat tu contohnya macam saya tunjuk lah. Ayat ni kan lepas alal mar'i ni ayat dia apa pula? Kena tengoklah. Dan apa maksud dia setiap ayat ni. Contohnya ke alal mar'i ni wajib ke atas muslim. Wajib ke atas seorang muslim. Itu maksud dia daripada kalau Arabnya alal mar'il muslim. Kalau kita tengoknya wajib ke atas seorang muslim. Arabnya untuk latihan yang seterusnya ni boleh buat dengan lebih baik. So nanti saya dah bagi satu kerja daripada word wall. Kamu boleh tengok yang saya hantar kat grup tu. Okay, nanti buat dan hantar markah tu kepada saya. PM markah tu kepada saya. Okey, insya-Allah setakat ni sahaja untuk pengajaran kita iaitu tentang hadis taati pemimpin. Okay, insya-Allah kalau Jumaat ni kalau ada masa kita buat Google Meet, kalau tak ada masa macam kalau ada kekangan ke saya akan buat video lah. Nanti saya akan hantar kepada kamu dalam grup. Okey, boleh semua? Boleh? Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada yang join Google Meet ni. Okey, terima kasih. Okey, rasanya itu sahaja untuk hari ini tentang hadis taati pemimpin iaitu kita ada tadi contoh adab dan sebagainya. So itu sahaja untuk hari ini. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh sambung kepada buat latihan wall tadi dan boleh keluar Google Meet. Okey, terima kasih semua. Terima kasih.